Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada malam ini, yang merupakan pengajian kitab Sirah Salikin juzuk ketiga di Masjid Maidin, Kembangan, Singapura. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, disembuhkan penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam menyambung pengajian kitab Sirah Salikin kita telah pun memulakan dengan membicarakan tentang bab yang ke-10 daripada perkara yang menjadikan manusia itu tertipu. Tertipu dengan kerana dia punya nama, kedudukan, keturunan dan juga dengan amal ibadatnya. Kita dah sebutkan pelajaran yang lepas, untuk kita melepaskan daripada diri kita daripada tertipu, tak dapat tidak melainkan kita menyelami, mendalami pengajian pelajaran yang dituliskan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitulah pelajaran yang menyentuh daripada segi syariatnya zahir dan syariatnya batin. Syariat zahir yang kita tahu, iaitu amal ibadat kita yang kita nampak dengan mata, salat, puasa, zakat, haji sebagainya. Adapun syariatnya batin, iaitulah penyucian hati, membersihkan hati daripada riak, ujub, sum'ah, sombong, takbur dan sebagainya, dan dihiaskan dengan ikhlas, reda, syukur, sabar, tawaduk, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, dan cinta pada amal-amal yang mendekatkan cinta kepada Allah. Ya, itulah dia tuan-tuan. Tak dapat tidak kita kenalah mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang dinamakan dia kitab-kitab tasawuf. Ada jugalah para ulama yang lain juga. Cuma kitab Imam Ghazali ini agaknya sudah terlalu masyhur dan melengkapi sekalian yang diperlukan dalam seseorang itu melepaskan dirinya daripada ghurur, daripada terperdaya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran beberapa minggu sudah, kita sudah pun menyelesaikan membicarakan bagaimana pujian alim-alim ulama terhadap kitab Imam Ghazali, khususnya kitab Ihya Ulumuddin, yang merupakan karya Imam Ghazali yang terbesar sekali. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin melengkapi sekalian keperluan seorang insan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maupun daripada perkara yang bersangkut yang zahir, iaitu salat, puasa, zakat, pergaulan suami isteri, berniaga dan seterusnya, dan juga yang batin. Ya, para jemaah sekalian, jadi Al-Imam Ghazali telah menyentuhkan 3 perkara yang disebabkan seseorang itu tertipu, maupun dia tertipu dengan kerana keturunannya, maupun dia tertipu dengan gelaran dan pensanjungan orang padanya, dan maupun dia tertipu dengan amal ibadatnya. Nah, pada hari ini pula Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Tuan Syekh kita, iaitu Syekh Abdul Samad Palembani rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan semoga Allah ta'ala juga merahmati dan meninggikan darjatnya, iaitu Ustaz Muhammad Labib
dan juga Habib Said Ahmad Semit yang kedua mereka telah memperbaiki bahasa dan membetulkan susunan bahasa. Maka semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka dan juga menerima amalan mereka dan merahmati roh mereka. Dan kepada semua guru-guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi fid darani amin. Di muka surat 350 kitab Sirah Salikin juzuk ketiga. Ya, siapa yang ada kitab boleh buka lah kitabnya. Muka surat 350 berkata Tuhan pengarang kita rahimallahu taala, golongan yang keempat daripada kalangan orang-orang yang terperdaya, iaitulah mereka yang mempunyai harta. Jadi golongan keempat ni ialah orang yang terperdaya, ialah orang ada harta. Jadi macam mana dia terperdaya dengan harta dia? Iaitu dia membelanjakannya dalam kerja-kerja kebajikan. Dan kerja-kerja kebajikan banyaklah. Bangunkan masjid, rumah anak yatim, bantu fakir miskin. Pokoknya hartanya digunakan untuk yang baik. Baguslah tu. Tapi dengan disertai perasaan riak atau ujub atau sum'ah. Jadi ini yang jadi penyakit. Riak itu apa dia? Menunjuk-nunjuk. Jadi dia ditunjuklah orang yang dia buat madrasah, dia buat rumah anak yatim. Dan ujub, dia rasa diri bangga. Orang lain tak macam aku buat tengok berapa biji dah. Dia rasa diri dia heran dengan diri dia. Dan sum'ah. Sum'ah suka pula dengar orang puji dia. Dia ni yang buat, orang ni yang bagus, dia suka. Na'udzubillah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Lepaskanlah kami daripada riak, ujub dan sum'ah dan semua penyakit-penyakit hati ya Allah. Jadikanlah amalan kami semata-mata mencari keridhaan-Mu ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Ataupun kerana mahukan kemegahan. Nakkan megah. Megah tu apa dia? Iaitu orang hormat dia lah. Ya, orang kata, dia ni lah yang di rumah masjid ni. Orang hormat dia. Atau mencari kemasyhuran. Popular dia. Satu kampung kenal dia. Dialah orang yang bangunkan masjid. Dialah orang yang bantu fakir miskin. Dan supaya manusia menyebutnya sebagai pemurah hati dan yang mahukan pujian. Jadi itulah dia. Orang pun puji dia lah. Dia inilah pemurah, dia ni yang baik hati, dia ni yang banyak tolong. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, penyakit yang merosakkan ibadat kita. Kita yang bersedekah, kita yang membantu, kita yang bangunkan masjid, kita yang buat kebajikan, kita rasa kita dah buatlah yang baik. Alhamdulillah, aku bukan joli pergi jalan-jalan, aku bukan buat dosa maksiat, aku buat perkara yang baik, bangunkan masjid, madrasah. Ini duit aku ni aku tak membazir, tapi aku buat yang Allah Ta'ala suruh. Tapi masalahnya dia disertai dengan riak, dengan ujub, dengan sum'ah atas sebagai-bagai yang telah disebut tadi. Ini yang merosakkan ibadat kita. Jadi walaupun dia belanja ribu-ribu, juta-juta, tapi kerana penyakit hati itu masih menyelaputi dalam hati dia, ada perasaan-perasaan yang seperti yang disebut tadi, maka amal ibadat dia tak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min zalik ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Kami tahu diri kami sangat lemah, sangat dhaif. Kami mohon bantuan-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan yang Kau ridai ya Rahman. Ikhlaskanlah hati kami dan sekalian perkara yang kami kerjakan ya Rahim, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi di sini kita jangan pula buat pertuduhan pada orang. Dia itu ni bukan buat apa. Dia saja nak buat nama dia supaya naik, supaya orang puji dia, supaya orang sanjung dia. Itu kau buat tuduhan. Benda riak, ujub ni benda dalam hati. Bukan dalam di mata, di kepala, di kaki tangan. Tidak. Orang tak tahu. Yang tahu hanya Allah.
Allah ustaz kita nampak gaya dia pun kita dah tahu. Itu kadang buruk sangka pada orang. Jangan tuan-tuan ya. Jadi sebab tu di sini tuan-tuan dan puan-puan, bila kita belajar tasawuf ni, maaflah ya, kita tu jangan menuding jari pada orang, tapi pada diri kita. Ini akulah ni. Ni yang ustaz cakap ni aku yang kena ni. Inilah aku yang buat macam tu. Itulah dia tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita belajar tasawuf, kita memandang tu diri pada diri kita, dia akan jadi obat. Tapi kalau kita pandang tu orang tu, tu orang tu, jadi dia tak jadi obat, dia jadi balak pula. Sebab kita dah buruk sangka pada orang. Di antaranya lagi ialah orang yang mendirikan masjid atau rumah untuk fakir miskin atau sebagainya, dan meminta supaya namanya dituliskan padanya, supaya diketahui orang ramai dan sentiasa menjadi sebutan mereka, serta tamakkan mendapat pahalanya atau tamakkan dosa yang diampuni. Jadi di sini ada juga terpedayanya orang yang dia membangunkan masjid, dia membangunkan madrasah, letakkan nama dia. Masjid Sipulan bin Sipulan, madrasah Sipulan bin Sipulan. Ataupun dia letakkan di tembok, di dinding, sebagai dia punya plak ataupun sebagai dia punya catatan, madrasah ni telah dibangunkan dengan derma Sipulan-Sipulan. Ataupun masjid ni telah dibangunkan dengan bantuan Sipulan-Sipulan. Nah, di sinilah kadang-kala tertipu juga orang yang berderma tu. Kenapa nak letak nama kau? Tak letak nama tak boleh ke? Jadi kalau dia letak nama tu supaya orang kenal dialah yang memberi sedekah untuk bangunkan masjid, untuk bangunkan madrasah, dan dengan itu dia pun mengharapkan pahala daripada Allah, dan dia juga mengharapkan Allah ampunkan dia. Tapi kita mengatakan dia tertipu. Dia tak dapat 2 in 1, tak ada. Dia kalau buat kerana Allah saja. Tapi kalau dia buat kerana dunia, dia tak jadi kerana Allah. Dia tak ada aku buat kerana Allah dan untuk supaya orang kenal aku dan untuk supaya orang tu tahu siapa aku. Dia tak ada. Kita kalau buat kerana Allah, Allah saja. Qul huwallahu ahad. Tapi di sini dalam masa yang sama juga, ada juga orang yang berniat dengan aku letakkan nama mak aku, nama ayah atau family. Mudah-mudahan orang-orang pun mendoakan mereka. Alhamdulillah, itu tak ada masalah. Itu baik. Ataupun nama kita sendiri, tapi mudah-mudahan orang akan selalu mendoakan aku. Jadi itu pun baik. Ini kembali kepada niat tuan-tuan. Sebab tu benda hati ni yang hanya tahu hanya Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak kata, oh dia ni letak nama dia ni. Dia nak show off lah, nak tunjuk orang dia derma, dia buat madrasah, dia buat masjid ni. Kalau itu dia punya tuduhan, maka dialah tanggung dosa dia. Sebab kita dah buruk sangka. Walaupun buruk sangka kita tu betul. Ustaz, saya cakap tu betul. Pasal memang gaya dia orang dia tu. Betul lah. Dia memang orang ni memang riak. Orang ni memang nunjuk. Walaupun betul, tapi kita berdosa. Kenapa Ustaz? Sebab kita sudah menjadi orang yang melanggar larangan Allah. Apa Allah Ta'ala kata? Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'da zanni ismun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu daripada banyak bersangka-sangka, kerana banyak bersangka-sangka, sangka buruklah tu, adalah berdosa. Walaupun orang tu betul yang kita kata dia tu riak, memang dia betul riak, maka tetap kita berdosa kerana kita sudah bersangka buruk pada dia. Nampak tuan-tuan? Yang menghukumkan dia riak ataupun tidak bukan kita. Allah yang menghukum dia. Jadi kalau Allah yang hukum, siapa yang tahu rahsia Allah? Tak ada siapa yang tahu rahsia Allah, melainkan Allah Ta'ala sendiri. Jadi kita selalulah baik sangka pada orang. Walaupun dia letak nama dia, nama family dia. Macam sekarang kita ada madrasah nama atas nama family. Al-Junid, As-Sagaf. Jadi itu semua baik kerana mereka telah buat satu jasa besar. Mewakafkan tanah, bangunan, harta mereka untuk orang-orang belajar agama. Tetapi ada kalau kita kata, wah dia nak tunjuklah keluarga dia baik. Jangan. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Bahkan mereka telah buat satu perkara yang baik. Jadi begitulah dia tuan-tuan ya. Jadi daripada segi praktikalnya kita,
kalaulah kita buat madrasah ke masjid atau apa-apa badan kebajikan, lebih baiklah tak dipaparkan nama kita. Lebih baiklah tak diberitahu siapa yang menderma. Tapi kalau ada unsur-unsur yang tujuannya itu untuk supaya diketahui orang yang derma yang dikolek ini oleh Ustaz Sepulan, oleh badan Sepulan kerana untuk nak derma bangun madrasah, dia tuliskan nama jadi orang tahu, oh, jadi derma kita selama ni yang pergi ni, oh, bangunkan masjid. Tengok ada namanya kat sini. Oh, bangunkan madrasah. Tengok ada nama ustaz ni dengan pelajar-pelajar dia. Jadi tujuan dia itu supaya untuk memberikan pengetahuan kepada mereka yang berderma, wang ringgit mereka yang mereka derma tu bukanlah hilang, bahkan dimanfaatkan untuk pembangunan amal-amal kebajikan. Pokoknya sini tuan-tuan, dia kembali pada niat. Jadi Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sebagaimana kata Syekh Abdul Samad Al-Albani, kalau disertai dengan riak, kalau disertai dengan ujub, dia disertai dengan sum'ah, dengan tujuan dapat nama, dapat pujian, itulah dia tertipu. Kalau tak disertai dengan riak, dia buat madrasah tulis nama dia. Dia buat masjid tulis nama dia, siapa yang buat. Tapi tak disertai dengan riak. Kalau tak disertai riak untuk buat apa? Macam tadi lah kita sebut. Mudah-mudahan orang pun baca nama dia, orang fatihahkan. Mudah-mudahan orang pun tengok, oh dia ni Allah Ta'ala yang collect duit, dia telah bangunkan masjid dan madrasah yang disebut-sebut tu. Jadi dengan itu, dia tidak ada unsur riak dan tak ada unsur ujub, maka tidaklah dinama tertipu. Jadi itu kembali pada niat masing-masing. Kita tak boleh buat tuduhan. Tapi, kalaulah kita tak ada apa tujuannya seperti kita sebut tadi, adalah terlebih baik kita bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu. Tujuan daripada tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu, mana orang paling dekat dengan kita pun tak tahu. Sebab antara tangan kanan tangan kiri ini sangat dekat. Ya, jadi maknanya kalau kawan paling dekat sendiri pun, yang tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu, maknanya adik kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, family yang paling dekat dengan kita, kawan paling dekat kita pun tak tahu yang kita derma. Itu yang terlebih baik, ya. Baik, di antara sekarang ini kata tuan pengarang kita di sini, ia telah terpedaya dengan dua cara. Mana orang yang membangunkan masjid, bangunkan madrasah, buat amal kebajikan, ya, dia dengan disertai dengan riak, dengan ujub, ya, maka orang ni telah terpedaya dengan dua cara. Apa dua cara tu? Yang pertama, harta yang digunakan untuk kerja-kerja kebajikan itu berupa harta yang diperolehi secara haram, seperti melakukan penganiayaan untuk mendapatkan harta orang atau merampas harta orang. Jika dikembalikan harta itu kepada tuan pemiliknya, adalah lebih baik daripada penggunaannya untuk kerja kebajikan. Jadi kalau sekiranya orang yang membuat kebajikan, memberi makan orang miskin, bangunkan masjid, bangunkan madrasah, dia terpedaya kenapa? Sebab dia telah buat perkara yang haram. Apa ustaz? Dia mencuri, dia merampas, dia menipu, atau dapat loteri. Nah, dia pun bangunkan masjid, bangunkan madrasah. Dia sangka dengan dia punya perbuatan itu, dia dah buatkan amal kebajikan, dah dia diampunkan dosa. Tidak. Engkau punya hasilnya haram. Hasilnya haram takkan mendapat keridhaan Allah. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah dan Allah tak suka kepada melainkan yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu cantik dan suka pada yang cantik. Innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyibah. Allah Ta'ala tu baik dan tidak akan terima melainkan amalan yang baik. Jadi kalau amalan tu umpamanya kalau kita wang interest kita, Ustaz, wang interest ni boleh tak saya buatkan sedekah? Boleh tak saya buatkan untuk bangun masjid madrasah? Jawapannya bahawa kalaulah benda itu, wang interest tu haram, maka Allah tak akan terima. Kenapa? Sebab benda yang haram tidak akan mendapat pahala di sisi Allah. Sebab tu orang kafir Quraisy, apabila mereka nak bangunkan Kaabah setelah diroboh dengan banjir, mereka buat kutip derma. Tapi syarat, mesti hanya wang yang suci bersih.
Wang riba tak boleh, wang pelacur tak boleh, wang jualan arak tak boleh, wang judi tak boleh. Mereka letak syarat. Mereka ini walaupun orang musyrikin, tapi mereka mewarisi agama daripada Nabi Ibrahim AS, di mana Allah tidak akan terima melainkan duit yang datang daripada yang halal. Jadi macam tu lah. Habis ustaz, duit ni interest ni nak buat macam mana? Interest ni kita tak boleh makan untuk diri kita. Untuk manfaat diri kita tak boleh. Habis kita just give away saja. Maknanya just untuk kita melepaskan diri saja. Ini ada tabung masjid. Ini ada tabung pembangunan rumah anak yatim. Masuk saja. Tak payah niat sedekah. Sebab kalau sedekah pun Tuhan tak terima. Habis kita letak tabung. Tabung tu terserah pada Allah. Tujuannya untuk just to give away. Maknanya just to kita nak melepaskan diri kita daripada menanggung benda yang haram ini. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Itulah kalau sekira orang yang mendapat interest, wang daripada bank ataupun daripada insurans dan sebagainya. Yang kedua, dia terpedaya lagi yang kedua, melakukan kerja-kerja kebajikan tu dengan perasaan riak dan sum'ah. Itu dah. Dia buat tu kenapa? Supaya dia orang tengok dia adalah orang yang sederma. Supaya orang puji dia, sanjung dia. Sebab jika mereka mengeluarkan harta untuk kerja-kerja kebajikan itu tanpa dituliskan nama mereka sebagai pihak yang mengeluarkan perbelanjaan, nasib mereka tidak akan menyumbang harta itu. Dan di sini diketahui bahawa mereka berbuat di kebajikan itu kerja atau sum'ah. Ya? Jadi makna di sini, kalau tak ditulis nama, boleh tak? Kalau tak tulis nama saya tak nak derma lah. Nampak? Jadi di sini dia nak nama dia ditulis. Tapi kita sekali lagi kita pun tak tahu. Kalau kita nak terima, kita terima. Kita boleh tulis nama dia. Cuma kembali pada hati dia lah, apa tujuan dia. Cuma kita tak boleh tuduh. Cuma kata Imam Ghazali dan juga oleh Syekh Abdul Samad Al-Albani, ini balik pada diri kita. Kalau sekira aku ni nama tak ditulis, aku nak derma tak? Kalau aku tak nak derma, kalau tulis nama baru aku derma, aku ni nak tunjuk. Jadi sebab tu dari sini pelajar tasawuf ni, dia lebih untuk muhasabah diri kita. Bukan untuk kita melihat orang tu ni, dia inilah, dia ini. Tidak, bukan. Tapi untuk kita mengukur pada diri kita sendiri. Di antara orang yang terpedaya lagi ialah orang yang mendirikan masjid atau madrasah atau sebagainya dengan harta yang halal, serta menghiasinya dengan lukisan-lukisan yang mana semuanya memakan perbelanjaan dengan harta. Ia terperdaya dengan dua cara. Ini satu masalah lagi. Dia buat masjid, alhamdulillah bagus. Tapi dia buat masjid itu dengan perhiasan tulisan khat yang cantik, yang berharga, yang sangat mahal. Allah, berapa harga ni? Ratusan ribu. Andai kata, kalaulah di kampung tersebut ada orang fakir miskin, apakah mana lebih baik? Kamu belanja ratusan ribu untuk nak tulis khat yang cantik ni, ataupun bagi orang fakir miskin makan? Sudah tentu memberi orang fakir miskin makan. Itu lebih baik. Ni saya nak hias cantik. Kenapa nak buat hias? Dalam kita solat, kita ibadat, tak menambah sedikit pun pahala daripada perhiasan itu. Masjid ini kita sembahyang, pahala lebih. Kenapa? Kerana ada tulisan khat cantik. Masjid ni tak ada apa-apa kosong, kita sembahyang, pahala tak banyak. Ada macam tu? Tak ada. Tak ada. Habis apa yang membezakan? Bezakan kerana kita nak nampakkan cantik, berhias-hias. Inilah dia penyakit kita hari ini, tuan-tuan. Ya, maaf ya, kita nak mengindahkan, menghiaskan akan dalam bangunan masjid kita, dan itu kita telah membazirkan wang. Kita collect duit daripada orang ramai. Daripada duit orang ramai, masyarakat kita collect, tapi kita gunakan pada benda yang tak ada manfaat sedikit pun untuk ibadat orang ramai. Ialah khat, tulisan cantik. Apakah ada keperluan ni kepada orang yang salat? Tak ada. Kalau tak ada khat, apakah kurang pahala orang yang salat? Tak ada. Jadi inilah kadang-kala terperdaya juga orang-orang yang membuat demikian kerana nakkan kecantikan dalam masjid itu. Melainkan kalau dia buat dengan duit dia sendiri, tak apa. Kalau buat duit sendiri, itu pun pembaziran.
Tetapi kalau dia buat dengan duit orang ramai, itu Allahu alam. Nak kita kata pengkhianatan pun tak mustahil juga. Sebab kita salah gunakan daripada derma orang ramai. Allahu Akbar. Ia terpedaya dengan dua cara. Pertama, mungkin di kampungnya ada fakir miskin atau selainnya yang amat memerlukan kepada perbelanjaan untuk hidup. Memberikan mereka harta yang dibelanjakan untuk menghiasi masjid atau madrasah lebih baik daripada dibelanjakan untuk kerja-kerja menghias itu. Nampak? Andai kata sekarang ni musim Covid, banyak orang miskin, banyak orang kena buang kerja, banyak orang tak ada pendapatan. Ini kita nak bangunkan masjid, kita nak buat hias cantik-cantik ni, belanja ni dah puluh-puluh ribu. Andai kata duit tu puluh-puluh ribu tu kita belikan makan bagi orang miskin yang tu, kita yang melarat ni, mana lebih baik? Dah tentu bagi orang miskin makan tu yang lebih baik. Itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Wa'at'imut ta'am, berilah orang makan. Itu memang Nabi suruh. Bahkan dalam Quran sendiri pun, iaitu menganjurkan kita untuk memberi makan kepada orang-orang yang berhajat. Allah tak suruh kita berhias-hiaskan masjid itu cantik-cantik. Memanglah cantik seperti umum biasa, okeylah. Tapi nak belanjakan ratusan ribu lagi, nak buat khadnya, nak buatkan lukisan-lukisannya lagi. Allah, ya. Yang kedua, daripada terpedayanya orang yang membuatkan lukisan dan yang cantik-cantik dalam masjid, hiasan-hiasan di masjid atau di madrasah itu mengganggu hati orang yang salat, dan ianya satu daripada perkara-perkara jahat yang telah ditegah oleh syarak. Dengan ini, orang tersebut menjadi terperdaya. Inilah dia tuan-tuan, menghiasi masjid. Antara alamat kiamat, Nabi SAW sebutkan bahawa masjid-masjid ini dihiaskan. Diletakkan kecantikan, diindahkan, dia dituliskan dengan kaligrafi yang luar biasa, ya. Jadi orang yang membuatkan itu semua terpedaya. Kalau dia buat belanja duit dia sendiri, maka dia tak ada faedah. Kalau dia buat dengan belanja duit orang ramai, maka tak mustahil kalau kita namakan dia itu sudah mengkhianatinya. Tapi zaman sekarang orang tak nampak tu benda. Orang nampak, wah cantik lah, baguslah, cantik lah. Itulah yang orang nampak. Tapi hakikatnya dia telah menyalahi syarak. Sebab itulah di sini bukti yang menunjukkan demikian ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Basri rahimahullah taala berkata, "Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabniya Masjidal Madinah, atahu Jibril alaihi salam faqala, ibnihi sabata azru'in tulan ila sama' wa la tuzakhrifhu wa la tanqushhu." Artinya, apabila Rasulullah SAW mau membina masjid di negeri Madinah, Jibril AS datang menemui baginda dan berkata kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Apa katanya? Binalah masjid setinggi 7 hasta ke langit, dan janganlah kau perhiasinya dan ukirnya dengan lukisan-lukisan. Allah. Jibril datang nasihatkan Nabi SAW bila Nabi nak buatkan masjid Madinah. Ya, Masjid Nabawi yang sekarang kita panggil. Jadi buatkan tinggi 7 hasta. Satu hasta ni yang satu genggaman sampai kepada siku kita. Ini kira satu hasta lah. Jadi 7 hasta ni satu kaki setengah ni. Satu kaki setengah, kalau 7 hasta 10 kaki. Jadi tinggi dia punya ceiling dia tu 10 kaki. Jadi orang zaman dulu tinggi juga, ya. 6 kaki setengah, 7 kaki lah maksimum kita kata. Jadi ceilingnya 10 kaki. Itu ini ukuran dia. Dan jangan dihias-hiaskan dia dengan ukiran-ukiran. Jangan dibuatkan ukiran-ukiran ataupun perhiasan khat-khat yang sebagaimana yang berlaku. Dan memang sudah pun berlaku. Itulah di antara tanda-tanda hari kiamat juga, ya. Allahu Akbar. Ramai lagi orang-orang yang berharta dan terperdaya yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin. Dan jika anda mau mengetahuinya, bolehlah rujuk kepada kitab tersebut. Banyak lagi Imam Ghazali telah sebutkan antara contoh-contoh orang yang terperdaya dengan hartanya.
Yalah, kalau kita nak buka kitab Imam Ghazali itu memang besar lah ya. Mungkin tak cukup 2-3 minggu ni. Tapi cukuplah sampai kita yang sedemikian itu. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah menyebutkan 4 perkara daripada golongan orang-orang yang terperdaya. Jadi golongan yang pertama yang terperdaya ialah para ulama. Dengan ilmu dia rasa dia sudah cukup lah. Padahal ilmu tu kalau tak diamal pun tak ada manfaat. Yang kedua ialah orang ahli ibadat. Dia ingat dia sembahyang, dia puasa, zikir, dia sudah cukup lah tu. Padahal dia buat tu dengan riak, dengan megah, dengan sombong. Maka tak ada manfaatnya, terpedaya juga dia. Dan yang ketiganya ialah orang yang kita kata berlagak seperti orang ahli tasawuf. Dengan pakaiannya, dengan serbannya, dengan tasbih dia. Dia rasa dia sudah wali Allah lah. Padahal tidak. Dia masih terperdaya dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Dan yang keempat baru kita selesai, iaitu dengan harta. Kita pertama dengan ilmu, kedua dengan ibadat, ketiga terpedaya dengan gelagaknya seperti orang tasawuf, dan yang keempatnya yang terpedaya dengan harta. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan semua kita daripada terpedaya dengan diri kita sendiri dengan berkat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Masuklah kita pada yang berikutnya. Kalam kata Imam Ghazali syahdan. Kesimpulan dari kata-kata Imam Ghazali, wallahu a'lam. Kita berhenti sampai situ sajalah tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah kita sambung lagi dalam pelajaran kita akan datang insya-Allah. Maaf sajalah tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita malam ini merupakan adalah channel dakwah daripada Masjid Maidin di Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan berdermalah pada pihak masjid dengan nombor akaun yang ada di depan kita. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi amal kebajikan kita di sisi Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian saja dari saya. Minta maaf kalau dalam penyampaian saya ada tersilap kata, terkasar bahasa yang mana benar itu daripada Allah. Yang salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Pada asas kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.